Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku nak review satu lagi counter. Okay, so Hyaptek Venture Berhad ataupun Hyaptek lah, counter Hyaptek. Okay, so apa yang menarik minat aku untuk review counter Hyaptek ni sebab last time dia punya dia membuat kenaikan yang amat banyak. Okay, amat banyak. So aku nak try review sama ada dia buat new game atau tak, ataupun adakah dia akan buat kenaikan lagi atau tidak. Okay, so sebelum apa-apa kita tengok dulu Hyaptek ni apa benda sebenarnya. Okay, Hyaptek company tu dia buat apa. So based on dia punya laman web, kita boleh tengok dia lebih kepada steel lah. Okay, besi, pembuatan besi, pipe, okay, scaffolding. So lebih kepada pembuatan jambatan, lebih kepada besi lah. Okay, Hyaptek ni. Okay, so korang boleh tengok dengan laman web dia. Alright, nama web dia. So agak menarik, agak cantik juga laman web dia. Dia tersusun. So bermaksud company agak serius dalam bisnes dia. Okay. So kita tengok pada volume dia. Alright, volume pada hari ini 66 juta. Okay, agak banyak. Dengan volume pembelian 3 juta. Okay, dan penjualan 4 juta. Okay, so still bagi aku dengan volume sebesar ini mungkin ada mungkin boleh buat game baru, okay, untuk kenaikan. Tapi kita kena tengok lah, kita kena selidik dulu. Okay, so hari ini ada kenaikan 4.2%, okay, daripada kuartal Hyaptek. Alright, so secara quarter report dia, fundamental dia kita tengok syarikat. Okay, kalau tengok the latest quarter report, okay, syarikat belum keluar lagi quarter report, ya, belum keluar lagi. So kita tengok, ya, bermaksud berkemungkinan bulan 3, 4, 6, 12. Okay, mungkin bulan ni. Okay, bulan ni, akhir bulan ni akan keluar quarter report untuk Hyaptek. Okay, so lihat kepada performance syarikat ni, aku rasa the first quarter nanti, okay, the first quarter untuk 2021 nanti, okay, mungkin akan naik. Okay, mungkin akan naik. Alright, so itu agakkan akulah. Okay, so kita tunggu bulan 12 nanti, mungkin pengakhiran bulan 12 lah untuk quarter report untuk counter Hyaptek. Okay, so annual kalau kita tengok syarikat ni, okay, sentiasa mengalami keuntungan. Okay, so ini yang kerugian pada 2017 tapi kembali mengalami keuntungan. Kalau kita tengok revenue dia agak besar, ya, Hyaptek ni. Okay, so mungkin pelopor besar dalam pembuatan besi di Malaysia berkemungkinan dengan revenue semacam 1.1 bilion, 1.2, 1.1. So memang syarikat ni agak syarikat besar dalam ataupun pioneer pembuatan besi atau pembuatan pembuatan besi di Malaysia lah. Okay, Hyaptek. Alright. Jom kita tengok sikit technical chart dia. Okay. Alright, so kita tengok ini yang aku nak. Okay, ini kenaikan yang last week, cakap aku. Okay, last week, bukan this week, last week. Okay, dengan kenaikan, okay, hampir lebih kurang 6%. Okay. Agak amat tinggi juga, okay, kenaikan dia. Okay, so kita nak tengok, okay, sama ada dia buat gram baru atau tidak. Okay, so Hyaptek ni sebenarnya, okay, ketinggian dia pernah cecah. Okay, kalau kita tengok daripada 2018 lah kita ambil. Okay, dia sudah sampai kepada ketinggian yang paling tingginya pada 2018, okay, pada 53 sen. Okay, 53 sen dia pernah capai. Alright, tapi dia gagal bertahan dekat 53 sen dan dia jatuh. Okay, bermaksud ini adalah resistance dia yang dia kena lepas untuk dia naik lagi tinggi. Okay, 53 sen dia pernah capai pada 2018 dalam lingkungan hujung Februari 2018 sebelum dibuat satu penurunan. Okay, penurunan major dekat sini. Okay, penurunan major. Okay, sehingga pada waktu PKP, dia aku berminat bermula pada waktu PKP ni. Alright, so syarikat paling tinggi, paling rendah support dia adalah pada 10 sen. Aku boleh kata 10 sen lah. Aku try untuk susah. Okay, 10 sen. Okay, so selepas PKP agak slow. Okay, agak slow syarikat ni bergerak. Okay, agak slow dengan dia punya resistance paling tinggi dia pernah capai pada 18 sen saja. Okay, 18 sen. Okay, 18 sen. Okay, so dia bergerak dalam lingkungan dengan support, okay, pada 55 sen setengah.
Okay, so dia bergerak daripada pada bulan April sehingga sehingga September. Okay, bergerak pada 15 sen setengah hingga 18 sen sebelum dia breakout. Okay, dia breakout. Alright, dia breakout dan dia mencapai ketinggian 24 sen setengah. Okay, 24 sen setengah dengan support dia adalah pada 18 sen setengah. Kita tengok 18 sen setengah ni. Alright, dulu resisten menjadi support. So this is a RBS. Ini dipanggil RBS. Kita tengok beberapa kali dia test. Okay, adalah jatuh sedikit tapi masih consider sebagai support dia. Okay, so dia test 2 kali kat sini. Alright, dan resisten dia pun dia dah test 3 kali. Okay, dekat sini satu, kat sini satu dan dekat sini satu. Okay, sebelum dia breakout. Okay, so apa petanda? Okay, kalau kita tengok dekat kawasan ni. Okay, dia bermain-main di kawasan, okay, dia dikatakan bermain-main di kawasan resisten dia 24 sen setengah. So ada potensi untuk saham ni naik. Kalau kita tengok pattern dia pun, pattern ada sedikit menaik ada sedikit menaik dekat sini. Okay, so saham ni breakout pada sekitar November. Okay, pengakhiran 30 November dan dia breakout dan dia dia breakout dengan volume yang tinggi sehingga paras paling tinggi. Okay, dia ni resisten yang seterusnya adalah 51 sen setengah. Okay, 51 sen setengah. So kita tengok, okay, jarak dia memang tinggi. Okay, jarak dia memang jauh lah. Okay, so dipanggil breakout. So sekarang ni saham ni telah retrace. Okay, dipanggil retrace back. Okay, so kalau kita nak tengok sampai mana dia nak retrace. Okay, so next support yang aku boleh cari adalah pada area lebih kurang okay, ni dia. Katakan sini lah. Sini. Okay, pada area lebih kurang 45 sen. Okay, 45 sen setengah. Okay. Alright, so lagi satu adalah pada area sini. Okay, 43 sen. Okay, and pada area sini. Area sini lah. Area sini. Okay, pada 40 sen. Susah kan. 40 sen setengah. Okay, 40 sen setengah lah. Okay, so sekarang ni adalah beberapa support dia. Okay, 45 sen, 43 sen dan 40 sen setengah. Okay, sekarang ni saham ni cuba untuk menuju ke bawah. Tak tahu lah sama ada dia menuju ke bawah atau tidak. So kita tengok, okay, adakah saham ni ada game baru untuk dia naik. Okay, so tapi yang paling pastinya dia kena melepasi, okay, 53 sen. Okay, ataupun paling korban 51 sen setengah ni adalah resisten dia. Okay, so 53 sen ni adalah resisten paling kuat dia sebenarnya untuk dia lepas. Okay, so kita tengok indikator, beberapa indikator MA cross. Okay, kalau tengok MA cross dia. Alright, MA cross. Okay, MA cross tak payah banyak soal lah. Sebab maksud dia dah, okay, petanda dia dah ada pada 20 Oktober lagi. Okay, ada petanda pada 20 Oktober. So sesiapa yang beli pada lingkungan 18 sen setengah, just tunggu saja untuk naik saham ni sehingga 53 sen. So memang naik berapa kali ganda ni, lebih kurang dalam berapa persen ni, lebih kurang dalam lebih 100%. Okay, so dia naik lebih daripada 100%. Okay, so memang siapa yang laki dapat dalam 18 sen memang bertuah lah. Okay, memang raya. Okay, so itu MA cross. Okay, so kalau kita tengok kepada indikator lain, MACD, aku suka dengan MACD. Kita tengok MACD dia macam mana. Okay, MACD dia dah tinggi sebenarnya. Okay, sebenarnya saham dah tinggi tapi right, dia masih buka paling tinggi kat sini. Okay, masih terbuka lagi. Alright, so apa yang aku boleh expect, mungkin saham ni akan retrace back. Okay, sebelum dia cuba untuk naik lagi. Okay, itu apa yang aku ni lah, prediction. Tapi kena berhati-hati sebab apa, dia punya histogram macam dah terlalu tinggi. Okay, berkemungkinan dia nak ke bawah. Okay, MACD dia nak ke bawah. Okay, tapi masih lagi kekuatan sebenarnya saham untuk berada di atas. Okay, di atas. Okay, so itu adalah MACD. Kalau kita tengok pada weekly chart.
Alright, weekly chart kalau kita tengok, okay, dia memang naik lah. Okay, tegak dah naik. Alright, so dua-dua dah melepasi kosong. Alright, so kalau kita tengok kepada monthly chart. Okay, monthly chart. Okay, kalau kita tengok monthly chart ni, okay, hampir menyentuh kosong. Okay, so hampir menyentuh kosong. Kalau dia menyentuh kosong, ada kemungkinan okay, saham ni akan naik lagi. Okay, ditambah kalau quarter report pada akhir bulan 12 ni, okay, cantik, lagi cantik. Okay, dia akan naik lagi. Okay, so itu based on apa yang aku prediction lah, predict aku. Okay, so itu based on the MACD. Kita tengok pada RSI dan stochastic. Okay, stochastic. Right, stochastic. Right, pada daily. Kita tutup sikit MACD. Alright. Okay, so sekarang ni saham ni sudah melebihi stochastic 90 dan sekarang ni dia berada masih lagi di kawasan overbought. Okay, masih lagi di kawasan overbought. Kedua-duanya masih lagi di kawasan overbought, tapi ada petanda bahawa saham ni akan mula buat retracement. Okay, mula nak buat retracement. Okay, kalau kita tengok yang ini, okay, based on stochastic ni kalau kita tengok okay, yang ini kalau kita tengok okay, sama saja dekat sini. Okay, tak ada banyak kenaikan dekat sini, tetapi di sini okay, kalau kita tengok dah naik tinggi. Okay, so dia naik tinggi sini. Ini pula macam mendata, so bermaksud ada kemungkinan okay, dia akan jatuh balik. Okay, dia akan turun ke kawasan okay, mungkin kawasan neutral. Okay, mungkin di kawasan neutral kat sini. Okay, kita tak pasti. Okay, so itu ada kemungkinan. Okay, ada kemungkinan dia buat retracement lah. Sebab apa dia terlalu tinggi ni. Alright, so kalau kita tengok kepada weekly pun sama overbought. Okay, so dia dah bersilang kat sini. So ada petanda dia dah buat retracement atau correction. Alright, monthly pun sama dah overbought kat sini. Okay, monthly pun sama dah overbought kat sini dan dia pun dah tutup ke bawah. Okay, so secara kasarnya Yaptech ni, okay, Yaptech ni mungkin dia boleh buat game baru. Okay, tapi syaratnya adalah dia mesti berada di kawasan support yang 45 sen, 43 sen atau 40 sen. Okay, so kalau dia boleh bertahan dekat 45 sen ni lagi cantik. Okay, kalau tidak, kita boleh tengok dekat 43 sen. Okay, dan 40 sen. Okay, itu adalah support-support dia lah. Okay, so kalau dia jatuh daripada 40 sen ni, mungkin dia nak turun bawah. Okay, mungkin dia nak turun ke bawah. Okay. Alright, so itu kena watch out. Okay, so aku rasa dia dah terlalu tinggi ni. Okay, mungkin dia buat game baru. Okay, dia boleh, ada kemungkinan dia buat game baru, tapi mungkin dia nak buat retrace. Okay, dia buat correction dulu. Okay, tapi kita tak pasti. Mungkin dia lepas 49 sen setengah ni, mungkin dia dah naik. Ada tanda juga sini. Okay, tak tahu. Right, kita tak tahu sama ada dia nak bermain di kawasan sini ataupun dia turun, kita tak pasti. Tapi kita boleh watch out. Okay, based on the stochastic dah terlalu tinggi. Okay, dan terlalu lama di kawasan atas ni. Okay, so ada kemungkinan dia turun ke kawasan neutral. Okay, dan kita kalau dapat kawasan oversold lagi bagus. Okay, itu saja. Right, so itu saja untuk counter Yaptech. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.